Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian kita. Saya ingin bicara sedikit mengenai perkara-perkara yang berkaitan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah jadikan sebagai bulan ibadah bagi kita umat Muhammad. Kita boleh bincang dan bicarakan mengenai bulan Ramadan daripada 1001 sudut, 1001 angle. Kita boleh bicarakan pada bulan Ramadan. Kita nak bicarakan bulan Ramadan daripada sudut kita kenal diri kita. Kemudian kita nak tengok tarbiyah Ramadan dalam membentuk peribadi kita. Kita kena kenal diri dulu. Sebab itu ulama kita ada menyatakan bahawa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mudah mengenal Tuhannya. Jadi kita nak bicarakan mengenai bagaimana tarbiyah Ramadan itu membentuk diri kita ataupun peribadi kita. Sesungguhnya kita manusia ini diciptakan daripada 5 unsur. Kita ni yang boleh makan, yang boleh berjalan, yang boleh berdiri, yang boleh bertengkar dengan suami, semua tu diciptakan daripada 5 unsur. Yang pertama unsur diri kita adalah roh kita. Yang kedua unsur kita adalah badan ni, jasad. Yang ketiga unsur kita adalah akal. Yang keempat unsur kita adalah nafsu. Dan yang kelima unsur kita adalah hati. Jadi ini kelima-lima unsur dalam diri manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan unsur pertama roh. Unsur pertama yang dijadikan kita ni semua adalah roh kita. Ketika selesai Allah menciptakan para roh, para arwah ni, Allah minta kita mempersaksikan. Allah sebut dalam Quran ayat ini, Allah menyebutkan ketika Allah berkata kepada para roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Ketika itu semua para arwah ni, para roh ni menjawab, qalu bala syahidna, Tuhan, kami mempersaksikan engkau adalah Tuhan. Jadi sebenarnya roh kita ni sebenarnya secara nature dia memang telah mengenal Tuhan. Sebab tu ketika manusia ini lahir ke muka bumi, dia mencari-cari siapakah Tuhan yang perlu disembah. Ada yang jumpa, ada yang tak jumpa. Dan ada yang menolak, tapi hati kecil nalurinya dia tahu bahawa ada Tuhan yang berkuasa yang mentadbir alam ini. Jadi secara naluri roh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu secara fitrahnya disuruh kita ni untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu bawa risalah-risalah kenabian memperkenalkan siapakah Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Yang kedua unsur badan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut diciptakan manusia ini daripada tanah dan saripati tanah. Dulu Adam memang tanah betul. Nak senang faham macam diuli ni lah. Bentuk badan macam diuli, seolah-olah nak senang faham. Tetapi apabila kemudian anak-anak Adam daripada setitis air mani yang daripada saripati itu, daripada tanah tu diciptakan manusia ini, badan ni. Sebab tu kita daripada tanah dan akan kembali ke tanah. Yang ketiga, Allah ciptakan akal kita. Akal itu dia memang untuk berfikir, menilai, menimba ilmu, pengalaman. Yang keempat, Allah ciptakan nafsu. Nafsu ni ada dalam badan kita. Dan nafsu ni memang dia merengek. Dia sifat dia, nature dia, fitrah dia suka merengek ke arah kejahatan. Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Dia merengek nafsu ni. Ulama mengibaratkan nafsu ni macam budak-budak. Dia merengek. Kan? Kalau kita hari ni jalan ke shopping komplek, tiba-tiba nampak satu beg tangan warna pink.
Kita balik, kita pun tak boleh tidur. Cantiknya beg tangan tu. Ini kalau sedondonkan dengan tudung yang ada bling-bling, wah. Apatah lagi dengan kasut pula, wah, lagi tak boleh tidur kita. Beg tangan. Lama-lama 2-3 hari pergi balik beli. Itu nafsu, dia merengek. Dan yang terakhir, hati yang Allah Nabi SAW menyatakan bahawa ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan kamu ada seketul daging. Kalau baik daging ini, baik seluruh jasad. Tapi kalau jahat daging ini, jahatlah seluruh jasad. Ala wahyal qalb, itulah hati. Sebab hati ini diibaratkan macam raja. Dia yang akan mengarahkan jasad kita ni, nak pergi mana, pergi sana, pergi sini. Dia mengarahkan mata untuk melihat Al-Quran, ataupun pada perkara-perkara mungkar. Jeling orang sana, jeling orang sini, kan. Kat Mekah tawaf pun jeling minah Iran tu. Lawa juga budak Iran ni, kan. Hati yang mengarahkan. Jadi dia ibarat maknanya raja bagi badan. Dan setelah kita tahu kelima-lima unsur badan kita ini, kita nak tengok sekarang bulan Ramadan, macam mana Ramadan ini mentarbiah kelima-lima unsur badan kita ni. Itu Ramadan, dia tarbiah kelima-lima unsur badan kita ni. Macam mana Ramadan tu boleh mentarbiah kelima-lima unsur ini? Kita pergi satu-satu. Yang pertama, roh. Macam mana Ramadan mentarbiah roh kita? Fitrah ataupun nature roh ini, dia ingin mencari Tuhan. Sebab itulah dalam bulan Ramadan disunatkan, digalakkan kita untuk membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kalamullah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita baca, roh kita akan kenal ini kalam Allah. Dia akan makin maknanya meruntun jiwa kita ini untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita ingat Allah dengan kalamullah. Dan kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran, macam seolah-olah macam Quran tu bercakap dengan kita. Tengah sedih, kita pun jumpa ayat, la takhaf wa la tahzan, janganlah kamu bertakut dan jangan kamu berduka cita. Tengah putuasa dengan suami, rasa suami dah tak sayang dah lagi, buka ayat baca, wala tayasu mir rauhillah, jangan kamu berputus harap dari rahmat Allah. Semangat balik, kan? Ketika mungkin tengah kesempitan keuangan, baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wah, berkata-kata Quran ni pada kita. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, direzekikan dari sumber yang tidak disangka-sangka. Dan kalau kita ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Hati kita akan tenang, ingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kenapa ramai orang yang rungsing, ramai orang yang stres? Kerana dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Rungsing pasal rezeki, Tuhan, kenapa susah sekarang, macam mana ustaz ni, rumah nak bayar, kereta nak bayar, anak nak sekolah, payment tak dapat, orang hutang tak nak bayar, pening. Dia lupa yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Hud, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak adalah yang melata di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Dia rungsing tu sebab dia lupa yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya datang ke kuliah maghrib, masjid ke surau ke, saya kadang-kadang suka perhatikan cicak ni. Ibu-ibu akak pernah perhati cicak? Saya perhati cicak, kadang-kadang saya kata, Tuhan, cicak ni cuba bayangkan, cicak tu makanannya bersayap dan terbang, dan cicak tak ada sayap. Kita pernah jumpa cicak yang stres belakang pintu. Pernah jumpa?
Kalau nak ikut logik, cicak lebih layak stres daripada kita. Cicak lagi layak. Kita ada makanan kita terbang, kejap lagi kita nak makan, nak buka ni, jaga ayam terbang ni, jaga. Tak ada. Tapi cicak sampai waktu makan, Allah datangkan rezeki depan mata dia. Ngap makan dia. Tak percaya tanya ayah-ayah abang saya yang jaga surau, yang jadi AJK masjid. Cuba tanya. Cicak kenyang-kenyang belaka. Tarik cicak banyak kat surau. Apa banyak cicak ni? Kenyang-kenyang belaka cicak. Tengok. Tapi kita yang rungsing, Tuhan, kenapa Tuhan? Sebab apa? Lupa Tuhan. Kita akan rungsing kalau banyak mengingati dunia kita. Apabila banyak ingat dunia, kita akan jadi rungsing. Terlalu fikir anak tak kahwin lagi, macam mana Ustaz? Sebab kahwin je bergaduh. Sebab kahwin je bergaduh Ustaz. Dah tua pada Ustaz. Boleh tak Ustaz tolong cari-carikan Ustaz? Nanti insya-Allah lah saya kata, saya datang yang serestu, saya tanya-tanyakan nanti. Kan? Jadi, pening kepala pasal anak. Kadang-kadang pening kepala pasal suami. Macam mana Ustaz suami saya ni Ustaz? Kan? Macam-macam hal lah sekarang ni. Kalau pergi kerja sikat rambut dah pandai menyanyi pula ni ya. Saya kenal lagu dia Ustaz. Ni lagu waktu kami bercinta lah dulu ni ya. Ini mesti ada tak kena ni ya. Rungsing, pening pasal suami. Sebab apa kita rungsing? Sebab lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah dengan suami yang katakanlah Tuhan, peliharalah suami aku Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan hidayah pada dia. Kalau Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk. Dia dah pandai ber-SMS dalam tandas lah. Dah pasang password dia punya telefon lah kan. Hari tu terlupa pula nak buka apa, nak letak password. Tengah tidur pukul 2 pagi, tersembul telefon dekat bantal dia tu. Depan mata kita, nyet, SMS masuk. Buka-buka, hai, you dah tidur ke? Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk. Dah tidur. Cerahlah masa depan. Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk. Tapi kenapa kita rungsing? Sebab kita lupa Tuhan. Allah tu yang mengaturkan segala-gala dan terbaik untuk kita. Jadi tarbiyah roh pada bulan Ramadan, dia membawa kita mengingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan bacaan Quran. Dengan apa? Dengan sembahyang. Ditambahkan lagi 20 rakaat ataupun 8 rakaat khusus untuk bulan Ramadan. Tak ada pada bulan lain, iaitu solat tarawih. Ditambahkan lagi yang Allah kata dalam Al-Quran, aqimis salata li dzikri, dirikan kamu sembahyang untuk mengingati aku. Kita buat sembahyang tujuannya untuk ingat Allah. Jadi makin banyak solat, insya-Allah makin mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tarbiyah Ramadan dalam konteks roh. Dalam konteks roh disuruh kita makin hampir ingat Allah, sebab kita pernah mempersaksikan, roh kita ni pernah mempersaksikan siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat. Dan tarawih ni tak ada pada bulan lain, khusus untuk bulan Ramadan. Bukan kata boleh tangguh-tangguh. Cuba ayah abang saya yang jadi AJK masjid, kita kata seminggu lepas seminggu hujung akhir ni tak adalah orang, dah kurang orang sembahyang tarawih ni, kita tangguh je lah, senang kan. Habis nak buat bila? Kita buat pada waktu hari raya nanti, 2 minggu lepas raya kita buat solat tarawih. Cubalah buat, kejap lagi Jabatan Agama Islam datang ni, siapa ngajar kau ni kan. Sebab tarawih khas untuk bulan Ramadan. Bacaan Quran, sembahyang, tarbiyah roh untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.